Bismillah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fanawayna at-ta'allum wa at-ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Ta'ala beri ruang kesempatan kepada kita untuk sama-sama berkumpul pada malam ini bagi berdiskusi tentang hukum hakam puasa. Jadi saya ini akan datang lebih kurang dalam 3 minggu bagi berganti ke Al-Fadhil Ustaz Uwais Al-Qarani. Kerana beliau bermusafir ke Mekah, Madinah dan juga ke Yaman. Bagi meraihkan Ramadan yang bakal tiba lebih kurang dalam 2 bulan lagi dah, maka perbahasan yang kita pilih ialah perbahasan bab puasa. Yang saya dah sediakan sedikit nota. Ini pun tak habis lagi ni. Buat tu sekadar-sekadar je ni. Tak ada nak edit, tak ada nak apa. Okey, kita baca nota ni tak? InsyaAllah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Pengertian puasa. Pertama sekali bincang makna puasa dulu. Okay, makna puasa ada 2. Pertama, pada sudut bahasa. Maknanya ialah semata-mata menahan diri. Kita tahan diri kita daripada bercakap, daripada minum, daripada nikah 2, daripada tambah pula yang ketiga. Itu semua tu puasa tu je. Boleh. Marah orang perempuan. Ustaz ya bincang pasal nikah 2. Dah, gora je. Biasa kecek banyak dia tak buat. Kecek banyak perempuan nak nikah 2 tak berani. Maksudnya tiba-tiba tambah hak ketiga dah. Hak kedua pun tak tahu. Faham mana? Jadi semata-mata menahan diri kita sebut sebagai berpuasa. Dalilnya dalam Quran disebut inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Jadi Sayyidatina Maryam sebut, aku bernazar untuk Allah Subhanahu Wa Taala akan sauma. Sauma ni bahasa Arab, maknanya puasa. Apa makna puasa sini? Falan ukallimal yauma insiya. Maka aku tidak akan bercakap dengan mana-mana manusia pada hari ini. Jadi tak bercakap, menahan diri daripada kecek, daripada bersembang, daripada berbual dengan siapa-siapa tu dipanggil puasa pada sudut bahasa. Pada sudut syarak disebut dalam nota kita ni, menahan diri daripada setiap perkara yang membatalkan puasa. Jadi kalau tak makan, tak berdiri, menahan diri daripada duduk, menahan diri daripada bercakap, itu bukan puasa lah pada sudut syarak. Sebab pada sudut syarak menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, mengeluarkan air mani dan sebagainya. Bermula daripada terbit fajar. Terbit fajar ni bukan nama orang Fajar tu. Fajar bakti ke apa. Nama penerbit. Tak. Fajar ni subuh lah. Boleh. Jadi start daripada subuh tu tak boleh makan, tak boleh minum dah. Jadi tertolak pandangan dan fahaman yang mengatakan selagi mana tu bila sedang azan subuh maka kita boleh makan, boleh minum. Kita tengah minum air. Tengah-tengah minum orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebahagian puak dia kata boleh makan lagi. Boleh minum lagi. Apa tak habis? Azan. Kalau tengah mamuh ayam ke, tak, telur ke, ikutlah. Biasa perempuan malas masuk pagi. Telur dengan kicap. Tak. Tambah sos jadi juga pagi-pagi hari tu. Nasi panas lah syaratnya. Ala kulli hal, tengah-tengah mamuh tu habis. Sebab apa berhabis? Sebab azan masih dikumandangkan.
Sebahagian orang faham lagu tu. Fahaman ni tertolak secara total. Sesat hingga ke barat. Faham tak? Sesat barat orang panggil. Sesat sampai ke barat. Tak jumpa jalan keluar. Salah. Boleh? Kalau kita makan juga, semayang batal. Semayang kot mana? Puasa batal. Ada malam-malam gitulah. Puasa puasa batal. Antara dalil je ialah logik. Kalau contohlah masjid tepian putera azan lama. Kat 10 minit main tarik. Allah, tarik 10 minit. Jadi adakah orang sekitar ni boleh makan dalam tempoh 10 minit tu? Jadi start puasa tu lambat tak, sebab nak tunggu azan habis. Masjid negeri awal sikit. Habis 2 minit azan, selesai. Jadi start awal sikit puasa. Lepas tu masjid tak azan lagu mana situ. Tak start puasa. Dah, tu logika pun nampak sesat barat dah. Hadis yang disebut dalam Sunan Tirmizi, hadis tu ulama sebut tak dipakai. Ulama tak terima. Atas alasan-alasan tertentu lah. Jadi fahaman yang mengatakan boleh makan selagi mana imam tak habis, bila tak habis azan, itu fahaman yang salah. Sebab disebut tak ada ialah apa? Bermula daripada terbit fajar. Di tengah makan azan wajib luar. Wajib buang balik. Telan batal. Sehingga terbenam matahari sampai maghrib dengan niat yang khusus yang kita akan bincangkan nanti. Nah. Faham tak? Malam-malam ni kena tanya kerak sikit faham ke tak? Takut menera dah sebahagian duduk belakang. Okay, waktu difardukan. Bilakah difardukan puasa Ramadan? Pada tahun kedua hijrah. Iaitu pada bulan Sya'ban. Jadi tahun pertama Nabi tak puasa lagi. Nabi puasa start tahun kedua hijrah. Selepas difardukan puasa Ramadan dalam bulan Sya'ban, Ramadan tu puasa. Dan disebut bilangan puasa Nabi berapa kali? 9 kali. Jadi selama Nabi hidup, Nabi berpuasa sebanyak 9 kali. 9 tahun. Dalam 9 tahun tu, sekali sahaja puasa 30 hari. 8 kali semua puasa 29 hari. Sebab apa agak-agak? Nabi Ponteng ke lagu mana? Teruk betul. Sebut Nabi Ponteng. Pak Ponteng tu kita. Nabi tak Ponteng. Cuma kebetulan bulan tu memang 29 dah ada satu sahaja yang 30. Nah. Antara hikmah yang disebut oleh ulama ialah, saya buat contoh tahun lepas kita puasa 29 hari. Tahun lepas. Tahun ni 30. Jadi hari pertama tahun lepas dengan hari pertama tahun ni, dia punya kelebihan, fadilat sama level ataupun lain? Sama. Tu hikmah yang ulama sebutlah. Sebab apa Nabi dalam 9 kali puasa tu 8 kali 29 hari, sehari 30. Antara sebabnya ialah antara isyarat hikmahnya nak beritahu kamu puasa 29 hari ataupun 30 hari, setiap hari tu bila banding tahun by tahun tu sama. Tanpa kita nafikan tahun yang kita puasa hari ke-30 tu kan lebih sehari kan? Fadilat lebih lah. Untuk sehari tu banding dengan tahun yang kita puasa 29. Gitu. Tak faham kira angguk je lah. Okey. Kemudian kenapa dinamakan dengan Ramadan? Tak ada nama lain dah ke? Dia pilih Ramadan pasal apa? Pertama sekali dia sebut dalam nota ni, Ramadan merupakan bulan Islam yang ke-9 dan sebaik-baik bulan. Dinamakan sebagai Ramadan kerana ketika nama bulan-bulan ingin diletakkan oleh orang Arab. Macam kita jugalah. Ini nama piyah atau kopiah. Ni Syawal, ni pinggan. Siapa dia letak? Tok nenek kita zaman bila tak tahulah. Tak kursi, meja. Asal-asal tak ada nama. Jadi sama Arabnya bila nak letak nama bulan, kebetulan waktu tu bersangatan panas. Dan bersangatan panas dalam bahasa Arab ialah Ar-Ramda'. Ar-Ramda'u. Daripada situ diambil nama Ramadan. Itu musim yang bersangatan panas. Dan kalau tengok sampai hari ini, masuk Ramadan jadi panas. Tahu apa? Dah. Kalau kat Mesir dulu puasa, Masya Allah. Kalau di Mesir puasa memang musim panas tak mau. Panas tu pula bukan panas biasa. Panas sembut. Kita tak ada pitih. Dah belajar mana ada pitih. Ambil baju. Nak kadang-kadang saling dengan pelakat. Masuk dalam air. Peruh sikit pakai.
Ada sebahagian tu, dia ambil baldi, dia letak kaki dalam baldi. Panas. Kalau beli aircon puas lah nak bayar. Tapi tidak ada. Waktu apa tengah belajar. Panas sungguh. Ha? Dia sampai ke ini, hatta di Malaysia pun kalau Ramadan tu musim panas. Sebahagian kata Ramadan ni, maknanya ialah menghancurkan. Daripada perkataan Ramadan, yarmidu. Ramadan yarmidu, menghancurkan. Jadi dinamakan bulan ini dengan bulan Ramadan kerana bulan ini menghancurkan segala dosa-dosa yang pernah kita laksanakan pada tahun-tahun yang lepas dengan berkat puasa tu, dengan amalan puasa tu. Boleh? Baru 15 minit. Saya pula dah duduk tengok jam dah tadi tak. Okey, berpindah pula kepada syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa maknanya ialah kalau tak cukup syarat ni, maka seseorang tu tak wajib puasa. Kalau cukup, barulah wajib puasa. Apa syarat wajibnya? Pertama saya sebut Islam. Maka tak wajib puasa ke atas orang kafir. Maknanya kita, kalau ada jiran nama Ahcong, kita tak wajib pergi ketuk pintu. Bangun sahur puasa. Tak perlu. Sebab ianya tidak wajib puasa. Okey, berbeza dengan orang murtad. Orang murtad wajib puasa. Orang murtad wajib puasa. Orang pun tanya, Ustaz, takkan nak puasa tengah-tengah murtad? Lepas ni kita akan sebut syarat sah puasa ialah Islam. Jadi syarat wajib puasa Islam, syarat sah puasa pun masih Islam. Dia orang ni murtad dia kafir lah, kafir. Dan kita sebut wajib puasa, nak puasa lah kemudian tengah kafir. Kalau puasa pun tak sah. Gini. Bila kita sebut orang murtad tu wajib berpuasa, maka maksudnya kita mewajibkan dia buat segala perkara yang menjadikan puasa dia sah. Orang murtad wajib sembahyang. Nak sembahyang tengah-tengah kafir? Tak. Buat semua benda, semua perkara, semua step yang menyebabkan sembahyang kamu sah. Apa? Masuk Islam dulu. Itu maksud dia. Kamu masuk Islam dulu, lepas tu dia ambil wuduk sembahyang. Niat pada waktu malam, pagi puasa. Itu maksud dia. Boleh? Oleh yang demikian, kalau dia tak puasa juga, kemudian lepas 2 tahun, 3 tahun, kembali memeluk agama Islam. Maka dia kena qada puasa-puasa yang dia pernah tinggalkan ketika mana dia murtad. Berbeza kalau kafir tu kafir asli. Faham tak? Kafir asli tahu? Bukan orang kafir di kalangan orang-orang asli, bukan? Kafir asli ni mana lahir-lahir tu kafir dah. Lahir-lahir tu sudah kafir. Yang tu kalau masuk Islam, dia tak perlu qada puasa-puasa yang dia tinggal sebelum tu. Contoh umur 50 dah kawan tu mengucap. Dia balik umur 15. 15 nak sampai 50 berapa? Berapa? 35. Kita suruh dia qada 35 tahun. Kafir balik kawan tu. Faham tak? Bapak dia banyak. Jadi tak wajib qada. Yang wajib qada tu kalau kafir murtad. Kita nak beratkan hukum kat atas diri dia. Yang kedua, mukallaf. Bukan mu'allaf. Mukallaf, iaitu baligh dan berakal. Jadi mereka yang tak baligh, tak wajib puasa. Anak kita umur 4 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Ataupun gila, tak wajib berpuasa. Cuma wajib juga ke atas ibu ayah menyuruh anaknya berpuasa jika sudah cukup 7 tahun dan mampu berpuasa. Malah wajib dipukul jika meninggalkan puasa sedangkan umurnya sudah masuk 10 tahun. Jadi budak tu sendiri tak wajib puasa. Sebab dia belum balik. Tapi kita sebagai mak dia wajib suruh. Bila dia masuk umur 7 tahun. Ataupun bila dia sempurna umur 7 tahun. Dia baru masuk lain. Sempurna lain tak? Dia sempurna umur 7 tahun bulan Islam. Bila sempurna umur 7 tahun bulan Islam, lepas tu dia dah memayyiz, dalam masa sama dia mampu untuk puasa. 3 syarat tu. Umur dah sempurna 7 tahun, lepas tu memayyiz. Memayyiz ni makna boleh kita andah basuh berak sendiri, boleh makan sendiri, tak perlu kita suap dah. Itu memayyiz tu. Dalam masa sama dia mampu. Waktu tu wajib kita suruh dia puasa. Suruh tak puasa juga, tak ada masalah. Kita dah terlepas tanggungjawab, dia pun tak berdosa sebab belum balik. Bila masuk umur 10 tahun, ini khilaf.
baru masuk 10 ataupun dah sempurna 10, maka wajib kita pukul. Kena pukul. Pukul jangan pukul slow sangat. Tak, pukul gitu. Dia buat peace kita. Peace, ayah peace. Tak takut lah. Pukul lah kuat sikit bagi dia rasa sakit. Tapi janganlah kuat sangat. Menjar daripada belakang. Jet daripada belakang. Patuh tulang kawan tu. Janganlah sampai ke peringkat tu. Boleh. Jadi, rotan tu ataupun pukul tu, sekadar nak bagi dia rasa sakit dan rasa takut supaya dia berpuasa. Didikan tu kena ada. Boleh? Tu dia macam itu. Okey. Jadi yang pertama syarat wajib puasa Islam, yang kedua mukallaf, yang ketiga berkemampuan untuk berpuasa. Berkemampuan untuk berpuasa. Maka tidak wajib berpuasa kepada golongan orang yang sangat tua. Yang tak mampulah. Ada orang tua-tua pun boleh ada badan sihat boleh puasa. Tapi kalau tua yang harim, yang terlalu tua yang tak boleh berpuasa, maka dia tak perlu puasa. Begitu juga orang yang sakit tidak ada harapan sembuh. Kalau doktor tidak izinkan dia berpuasa. Begitu juga perempuan yang haid dan juga nifas. Juga dianggap sebagai tak mampu puasa pada sudut syarak. Jadi kemampuan puasa ni ada dua sebenarnya. Pertama sudut hissi, sudut tubuh badan. Ada orang tua, orang yang sakit tidak ada harapan sembuh tak wajib puasa. Yang kedua, kemampuan pada sudut syarak. Jadi boleh jadi perempuan tu badan mana kuat lah nak puasa. Kakak kita ke mak kita. Kena orang silat. Keluar darah haid ke tak ada haid dia. Tapi disebabkan syarak tidak izinkan dia berpuasa, maka dia akan sebagai tak mampu berpuasa. Boleh? Angguk tu okey tu. Kisah tak angguk. Tengok lagu tu. Angguk ni mana kalau tak faham pun kita lega. Orang tu depan ni lega lah. Tak faham pun angguk okey tu. Macam mengajar budak lah. Angguk okey faham tu. Lepas tanggungjawab dah lah kiranya. Ada soalan. Ada kadang-kadang dia pokok tapi dia okey. Kita suruh buat sesuatu. Dia tak buat kalau lebih tak boleh sebab dia okey. Kadang-kadang sebenarnya. Kadang-kadang dia bila kita semua juga buat maksud dia menangis, dia buat perkara yang menyusahkan hati. Tapi dia cukup murah. Dia murah puasa. Dia OKU ni dia ada macam-macam jenis. Tak, patuh kaki, patuh tangan pun OKU juga. Itu wajib puasa. Tapi OKU yang tidak mumayyiz. Tak boleh buat kerjaan sendiri. Tak boleh. Yang tu tak wajib puasa sebenarnya. Tidak mukallaf. Tidak mukallaf. Dia hampir kepada gila tapi tak gila. Okey, yang keempat syarat wajib puasa ialah sihat tubuh badan. Maka tidak wajib berpuasa ke atas orang yang sakit. Cumanya sakit yang macam mana? Yang membolehkan seseorang tu tak berpuasa. Sakit macam mana? Tu di dosa itu baca je lah. Boleh dah tak? Itu sakit-sakit yang mengharuskan berbuka ialah sakit yang menyebabkan kematian ataupun lambat sembuh ataupun bertambah sakit ataupun menyebabkan manfaat badan hilang. Kalau puasa juga mata asal boleh melihat buta contoh ataupun hilang tu biji mata. Tu lagilah. Faham tak? Jadi sakit yang begitu. Sakit yang begitu. Maknanya doktor sebut kamu ni kalau puasa esok insya-Allah alam lain lah. Matilah ataupun lambat sembuh. Penyakit yang kamu ada ni boleh sembuh tapi kalau puasa mungkin pergi sampai 3 minggu lah, patut 2 minggu. Ataupun bertambah sakit. Sembuh tu sama, 2 minggu, 2 minggu. Mana puasa ke, tak puasa ke, sembuh 2 minggu insya-Allah. Tapi kalau puasa makin sakit, bertambah sakit. Tu boleh buka. Boleh tak puasa. Ataupun menyebabkan apa tadi? Hilang manfaat anggota badan. Ataupun menyebabkan hilang terus anggota badan ataupun menyebabkan kesan buruk pada anggota yang zahir. Ini mungkin tak berlaku lah. Tapi kalau berlaku, contohlah kalau kamu puasa tak, maka akan timbul putih kat sini. Kawan tu gelap. Kalau putih sini bentuk love comel tak? Tak comel lah. Ataupun kawan tu putih tiba-tiba ada hitam sini, tak comel juga.
Jadi kalau hitam, hitam semua. Dah, hitam tu kemas. Kalau putih, biar putih semua. Dah, ni ada tompuk-tompuk. Lepas tu kadang-kadang, begitu juga kalau apa? Dia tembam, puasa di lubang saja. Ataupun dia kuruh, puasa jadi apa? Tumbuh daging. Contoh. Yang tu sebab-sebab yang menyebabkan dia boleh berbuka. Nak tunggu sakit lagu ni susah juga tak? Bila nak sakit lagu ni? Jadi sebagian ulama ada sebut dhabit yang lebih ringan lah. Dia kata sakit yang tak boleh dipikul oleh adat kebiasaan manusia biasa. Contoh orang yang dah berumur mungkin 80, 60. Kalau demam panas sekali, rasanya kita tengok dia pun, kita jadi sakit tengok dia. Dia sakit dah, kita tengok dia pun kita sakit. Tak terdaya nak tengok. Tak larat dia tu. Tak, walaupun mungkin tak menyebabkan perkara-perkara tadi, juga boleh berbuka. Boleh? Jadi pandangan tu lebih ringan lah. Apa? Sakit-sakit, sakit yang tak boleh dipikul oleh adat kebiasaan manusia biasa. Kita ditimpa sakit tu, kita boleh buka. Contoh saya sendiri. Nak cerita. Tahun lepas. Waktu tu batuk. Saya dalam setahun mesti ada sekali batuk tu jadi lama. Tahu apa? Makanlah benda pun tak sembuh. Jadi sekali tu saya dah mungkin tak tahan lama sangat batuk. Sebab kita ngajar. Bila ngajar batuk sekejap orang pun tengok tak sedap. Kita tulis kat Facebook. Minta doa. Sedang batuk. Batuk lama lah. Jadi kawan dia pun bagi petua. Ustaz makan madu. Ustaz ni bagi makan tu makan ni. Saya ambil semua saya tu. Saya buat sekaligus. Faham tak? Hak madu je saya buat. Hak suruh buat ni saya buat. Akhir sekali esok tu lagi demam. Demam sungguh. Macam nak mati ke saya. Tapi kes kita sedang puasa. Dan Ramadan sayang nak batal. Tahan. Sampailah berbuka. Maknanya duduk atas katil. Sampai waktu semayang. Lepas tu duduk balik atas katil gitu. Sampailah berbuka. Sedangkan waktu tu dah boleh berbuka sebenarnya. Di sisi syarak. Boleh. Tak cerdik tak. Orang suruh buat sesa. Dia bahan belaka. Suruh sembuh cepat. Ya Allah, selesai. Jadi syarat wajib puasa Islam, mukallaf, mampu puasa dan sihat tubuh badan. Kemudian yang kelima, ini penting. Bermukim. Kita keluar daripada syarat bermukim ni. Siapa? Kita ada 3 istilah. Musafir, bermukim, satu lagi mustautin. Musafir, mukim, mustautin. Mukim dulu sebab disebut sini mukim. Mukim ni orang yang duduk satu tempat 4 hari penuh dan ke atas. Tak masuk hari pergi, tak masuk hari balik. Contoh, saya pergi ke KL malam ni. Jadi malam ni tak dikira. Malam ni tak dikira. Jadi start kiraan hari pertama, hari kedua tu dengan pagi esok. Jadi pagi esok dengan malam esok sehari. Esok hari benda. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Tak. Jadi kalau saya nak balik hari Sabtu, maka ketika itu saya dikatakan bermukim di mana tadi? Selangor. Faham tak? Tu. Jadi bermukim apa? Duduk satu tempat 4 hari penuh dan ke atas. Hari pergi tak dikira. Contoh kalau saya pergi pagi tu tak dikira. Start dengan malam. Jadi malam, pagi 1. Malam, pagi esoknya 2. Malam, pagi esoknya 3. Malam, pagi esoknya 4. Boleh? Kalau duduk 4 hari penuh macam tu, maka itu bermukim. Bila bermukim wajib berpuasa. Faham tak? Kalau bermukim wajib puasa, maka mustautin lebih-lebih lagi wajib berpuasa. Siapa mustautin? Mustautin ni orang yang duduk satu tempat dan memang tak nak pindah dah. Contoh ibu ayah kita lah. Dah umur agak lanjut. Memang duduk situ. Sampai akhir hayat di situ. Itu kita sebut bermustautin. Jadi kalau bermukim dah wajib, mentah lagi kalau bermustautin. Contohlah kita pergi Mesir, belajar 4 tahun, 10 tahun. Tapi ada niat nak balik semula ke Malaysia. Bermukim ke bermustautin? Bermukim. Bermukim bukan mustautin. Sebab ada niat nak pindah.
Mustautin memang duduk situ. Hujan lebat ke banjir ke, lepas banjir kan dia balik pula duduk situ semula. Lepas pergi ke duduk di tempat tempat pusat banjir. Faham tak? Okey. Jadi bermukim wajib puasa, mustautin pun wajib puasa. Yang tak wajib puasa satu, orang yang bermusafir tapi dengan syarat. Saya tulis dalam kertas tu. Safar mesti 2 marhalah ke atas. Itu yang pertama. Mesti 82 km ke atas. 2 marhalah. Dan 2 marhalah ni dikira bukan dari rumah. Tapi bermula daripada luar kawasan. Bermula daripada luar kawasan. Contoh kita nak pergi KL lah. Jelas-jelas lah tu lebih daripada 2 marhalah. 300 kilo. Boleh? Tu. Jadi itu syarat pertama. Yang kedua syarat safar yang diharuskan syarat. Mana kita musafir tu tujuannya baik. Nak pergi ziarah mak ayah ataupun nak pergi belajar ataupun nak pergi jalan-jalan bersia-sia, tak? Tu. Ataupun nak buat bisnes. Mana kalau pergi tu tujuan nak pergi bunuh orang. Bunuh member lama, tak puas hati. Tak. Jadi ketika itu tak boleh berbuka tengah jalan. Sebab niat tak baik. Yang ketiga, keluar dari kawasan sebelum daripada subuh. Bukan keluar daripada rumah tak. Bezakan rumah dengan kawasan. Kawasan kita sebut mukim lah mudah bahasa. Boleh? Jadi mesti kena keluar daripada mukim kita sebelum daripada azan subuh. Sebelum daripada subuh. Faham tak? Contoh, sini mukim apa sini? Kuala Kuantan. Keluar kawasan di mana? Keluar daripada Batu 10 tu. Waktu tu belum subuh. Gitu. Kalau rumah kita duduk keliling-keliling ni. Tu syarat nombor 3. Biasa kita musafir pagi. 7 pagi, 9 pagi. Itu tak boleh buka tengah jalan tu. Tak boleh buka atas dasar musafir. Tak boleh buka atas dasar musafir. Tapi boleh buka atas dasar lain. Contoh bersangatan lapar dan dahaga. Macam mana kalau dia terik juga puasa menyebabkan mudarat-mudarat tadi. Ataupun menyebabkan apa? Sakit yang tidak boleh dipikul oleh adat kebiasaan. Tu. Faham tak? Dia ada dua situasi. Pertama, saya nak ke Selangor. Tujuan nak pergi ziarah mak ayah. Jadi diharuskan syarat, malah dituntut. Safar pula 2 marhalah dan ke atas. Kemudian keluar daripada subuh. Keluar sebelum subuh. Jadi tengah jalan tu walaupun badan kuat, boleh buka, boleh ada. Pergi Selangor berapa hari? 2 hari. 2 hari di Selangor tu boleh buka, boleh ada. Tak ada masalah. Nak pergi 3 hari. Tak. Boleh makan. Tapi rugilah. Sebab bila kita sampai sana, kita tak letih apa dah. Tapi boleh tu boleh. Syarat tak larang. Okey. Berbeza kalau kita tak cukup syarat. Maka boleh juga buka. Tapi bukan sebab musafir. Bukan atas dasar musafir. Atas dasar yang lain. Atas sebab yang lain. Contoh bersangatan lapar dan dahaga. Kena dengar molek bersangatan lapar. Bukan lapar. Lapar memang lapar. Puasa. Kau pakat buka belakang. Kaya ustaz ajar lapar. Lapar boleh buka. Sedap lagu tu. Tak bersangatan lapar. Sekira-kira tak boleh dipikul oleh adat kebiasaan orang biasa. Dia bahkan mudarat. Itu boleh makan. Boleh buka. Yang keempat syaratnya. Berniat mengambil rukhsah dari syarat ketika berbuka. Masa kita berbuka tu. Dalam hati aku berbuka sebab syarat izinkan. Nak bezakan antara kita dengan orang lain yang tak berpuasa secara sengaja. Contoh mamat. Memang jenis datang Ramadan memang tak puasa. 18 tahun dah hidup. Lepas balik memang tak pernah puasa. Apa beza dia dengan kita? Beza dia tak puasa sebab malah. Kita tak puasa mengambil keringanan daripada syarat. Perbezaan tu wujud kalau kita niat. Mana aku makan ni sebab syarat bagi izin. Niat tu lintasan hati. Aku makan ni sebab syarat izin makan. Bukan kena hadap kiblat, ambil wuduk sahaja aku. Sahaja, bukan tak perlu sampai lagu tu. Boleh? Tu. Boleh. Ini dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ya Allah. Boleh. Okey, terus. Yang lebih afdal bagi orang yang bermusafir ialah puasa. Jika puasa. Siapa tulis puasa ni? Puasa patut ini. Siapa dia terjemah ni? Yang lebih afdal
Bagi orang yang bermusafir ialah puasa jika puasa tidak membebankannya. Jika membebankan maka berbuka lebih baik. Kita sebut tadi bila musafir saja boleh buka. Mu mampu ke mu tak mampu boleh buka. Tapi hak mana lagi syomel? Kita sebut ada dua perincian hukum. Kalau mampu, comelnya puasa. Kalau tak mampu, comelnya berbuka. Boleh? Kalau tak mampu. Kena ganti. Kena ganti. Tapi hari ni tak beban sangat rasa. Tak naik kereta, naik ECRL. Ada ekor apa semua. Ni zaman dulu pun cerita ni. Jadi naik unta, naik tu. Waktu beban sungguh lah. Tak. Terutama dah berumur. Naik kuda. Tak. Tak ada sekilo. Habis turun. Rehat 2 minggu. Sakit belakang. Selesai kat situ. Ada soalan sebelum kita masuk syarat sah puasa? Sila. Makan ubat tu pasal apa? Memang wajib makan waktu pagi. Kalau tak makan ubat pada waktu pagi tu menyebabkan mudarat yang bersangatan macam mudarat yang kita sebut tadi, maka harus dimakan. Dan tak berdosa lah. Cuma dia tak dianggap sebagai orang yang berpuasa lah gitu. Okay, dia kena qada tak? Dia manusia yang tak perlu qada ialah manusia memang tak mampu berpuasa. Yang tak mampu langsung berpuasa. Macam orang yang bersangatan tua. Tapi kalau orang tu masih mampu berpuasa, hari-hari tertentu saja dia perlu berubat, maka dia kena qada waktu-waktu yang dia boleh puasa tu. Tapi kalau memang jenis dia, memang tiap-tiap hari tak makan ubat, memang get out tu. Yelah. Satu batal. Kalau berhajat kepada ubat tu setiap hari, kalau tak makan menyebabkan kematian dan sebagainya, maka dia boleh makan tiap-tiap hari lah. Dan lepas tu tak ada qada lah. Sebab tak ada hari yang dia boleh hidup tanpa ubat. Kalau boleh waktu sahur, wajib makan waktu sahur. Wajib makan waktu sahur. Wajib makan waktu sahur. Kalau tak sempat qada. Dia ada perincian hukum, secara mudahnya wajib qada. Ini dia tinggal dengan Allah. Dah akan datang cerita tu. Awal bagi soalan susah. Kita tak ingat. Ada belakang ni ceritanya. Berbuka secara sengaja. Berbuka secara idza mata syakhsu alaihi qada'u sawmi min ramadan aw kafarah qad tamakkana minhu wa lam yaqdihi. Kalau dia tinggal Ramadan, lepas tu dia mampu qada. Contoh, masuk 2 Syawal dia boleh qada, 3 Syawal boleh qada, 4 Syawal boleh qada. Tapi dia tak qada. Kemudian masuk 10 Syawal, mati. Tak, ada qada tu daripada 2 Syawal sampai ke 9 Syawal. 10 Syawal tak boleh mati dah. Maka ketika itu bukan wajib dia punya wali dia berpuasa untuk dia tak. Harus. Wali dia puasakan untuk dia. Wali sini sama ada mak dia, abang dia, adik-beradik dia, malah kawan-kawan dia pun boleh. Satu hari sehari puasa, satu hari sehari puasa. Ataupun dia bayar, keluarkan daripada harta pusaka dia satu hari satu cupak. Maka 2 hari 2 cupak. 2 cupak ni banyak ni. Satu raut tangan, lebih kurang dalam 300 gram. Itu lebih kurang. Ada 4 perincian. Itu hukum yang pertama lah. Ya. Tak. Budak kecil ni tidak ada istilah dosa sama sekali. Kalau budak kecil ni
Wajib pada suruh. Dan wajib pada pukul bila sepenuh 10 tahun. Dia sendiri tak puasa tak ada masalah. Dah, minum air dalam tandas ke, dia tak berdosa. Ha? Malah kalau dia buat dosa besar sekalipun, hatta dihina Nabi, hina Rasul, tak jadi murtad. Tak jadi murtad sebab belum balik. Walaupun mungkin boleh ditakzir, didenda oleh pihak pemerintah lah. Hotel sikit ke, piak sikit ke. Nah, supaya dia tak ulang benda yang sama. Itu kalau dia ada na'u tamyiz. Na'u tamyiz ni maknanya dia reti. Aku kena sebat tadi ataupun kena denda tadi. Ustaz suruh berdiri 2 jam tu sebab aku hina Nabi. Dia faham benda tu. Jadi lepas ni dia tak buat dah. Itu boleh dah denda dia. Tapi kalau jenis memang tak tahu ke benda. Denda ke tak denda, sebab aku kena denda. Itu tak perlu buat apa-apa lah kat dia. Tak ada faedah. Seterusnya syarat sah puasa. Tadi syarat wajib. Tak cukup satu syarat, tak wajib puasa. Kat sini syarat sah. Bila tak cukup satu syarat, maka tidak sah puasanya. Boleh? Yang pertama, Islam. Sama lah macam tadi. Nak sah puasa mesti Islam. Maka orang kafir tidak sah puasanya. Walaupun begitu, kita kena faham, tak, orang kafir ni kekal diazab sebab meninggalkan cabang-cabang syariat. Al-Quran sebut, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Maknanya ditanya, sebab apa puak-puakmu ni masuk neraka saqar? Maka dia jawab, sebab minta semayang, tak puasa, orang ngumpat kami join sekaki, tak zakat. Jadi daripada situ ulama sebut orang kafir ni dia diazab atas 2 sebab. Pertama sebab kafir tu. Lepas tu ditambah pula azab sebab tak semayang, sebab tak puasa, sebab tak tutup aurat, sebab berzina, sebab minum arak, sebab makan benda haram. Dia berganda. Tak. Jadi kita jangan rasa rugilah. Sedap lah. Tak. Malah kalau rasa gitu takut jadi kufur. Sedap orang kafir boleh buat tu, boleh buat ni. Perasaan-perasaan gitu tu kena jagalah. Boleh? Na'udzubillah. Ya Allah. Yang kedua, berakal. Jadi orang yang tak berakal tidak sah puasa. Tak wajib puasa dan tak sah puasa. Kalau gila tengah-tengah siang Ramadan, juga membatalkan puasa. 2 minit nak buka, gila kawan tu. Seronok nak buka. Contohlah, gila. Batal puasa. Sama macam Islam tadilah. Tengah-tengah Ramadan, siang Ramadan dia murtad. Na'udzubillah, hina Nabi, hina Rasul. Tak, ini ramai pok-pok yang buat gurau. Orang gurau bewok. Tahu gurau bewok? Gurau seperti biawak. Mana ikut dan sekali gurau. Benda-benda kait dengan agama, benda kait dengan sembahyang, berkait dengan azan. Sebab kita punya program-program TV pasal Raja Lawak apa semua tu pun kadang benda-benda agama ni dia orang bawa main. Jadi orang pun ikut. Tak benda-benda gini ni kena hati-hati. Silap air bulan kafir. Mempersendakan agama. Jangan buat main benda-benda lagu ni. Jadi kalau dia murtad siang Ramadan walaupun sekejap, batal puasa. Batal puasa. Yang ketiga, suci daripada haid dan nifas. Ini tak ada arah lah. Ketentuan ilahi. Daripada siang puasa. Tengah-tengah masak nak buka puasa tu, mari sakit perut, lagu mana senang sikit. Tengok keluar darah haid. Batal puasa. Mula-mula ada. Kalau batal kena qada pula tu. Itu ketentuan yang Allah Ta'ala tentukan kepada banati Adam. Boleh? Cuma bila masuk bulan Ramadan ataupun nak pergi umrah dan sebagainya, biasa pun orang akan tanya juga, boleh tak makan ubat Ustaz? Sebelum-sebelum ni tak pernah puasa penuh. Kali ni nak puasa penuh. Boleh tak saya makan ubat tahan darah haid? Jawapannya boleh, tapi dengan syarat. Tidak memudaratkan tubuh badan dengan pengkhabaran doktor yang adil. Doktor beritahu badan kamu ni okey, makan ubat pun tak ada masalah. Jadi makan ubat, darah tak keluar, suci lah. Dia pun puasa.
Malah boleh buat trik yang sama kalau kita sedang menunaikan umrah, menunaikan haji. Mana boleh tawaf sedang haid. Tambah satu lagi. Ni. Kalau malam pertama nikah, orang buat apa je? Malam pertama nikah. Tak ada jawapan. Tak tahu lah. Ngopi di mamak dengan member. Jadi contohlah, orang rumah tu, isteri dia tu datang darah haid. Marah Datuk lakinya. Dah. Datuk laki puasa kat 30 tahun dah. Nak buka malam tu. Tak boleh buka lagi. Jadi nak makan ubat boleh ke tak? Boleh. Faham tak? Laki suka ubat ni. Ya Allah. Seterusnya tahu tapi dengan syarat tadi tidak memutarkan tubuh badan. Makan ubat untuk tahan beranak boleh ke? Tapi dengan syarat tak cantas terus. Tahan setahun. Lepas tu tahun depan beranak tu boleh. Tapi kalau makan satu ubat yang menyebabkan terus tak beranak itu haram. Melainkan dapat nasihat doktor lah. Sebahagian orang yang mungkin dah bedah 3 kali secara caesar tak boleh beranak pula. Tidak mudarat badan, mungkin dia boleh makan ubat tu lah. Ataupun dia ikat je, tak ada masalah. Tapi selain daripada tu tak boleh. Okey. Tambah sikit boleh. Dia yang berkait anak ramai ni. Satu benda yang kita kena faham, Islam dia melarang kita bimbang pasal rezeki. Tapi dalam masa yang sama kena ingat, mengatur kehidupan tu dituntut. Contohlah kita gaji bulan-bulan 14,000. Contoh, nak anak 11 tak ada masalah. Bidik pun gaji 20,000. Tu 30 orang anak pun boleh ada. 2 tim bola sepak. Sebab apa? Duit ada. Tapi kalau zahir kehidupan kita cukup-cukup makan, maka perancangan tu juga penting. Supaya anak yang membesar lepas tu membesar dengan baik. Cukup vitamin, cukup tu, cukup ni. Boleh? Jadi tidak semua banyak tu dipuji. Dan Al-Quran pun mencela banyak kadang-kadang. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan kamu tak tahu, kebanyakan daripada kamu tidak berakal. Jadi ada waktu banyak tu dicela. Jadi ingat tu dalam bab anak ni, perancangan tu juga perlu. Bukan takut bimbang rezeki tak. Tapi sunnatullah. Ni Syekh Al-Buti sebut sunnatullah ni kita tak boleh langgar. Langgar tu kita langgar syarak pula. Apa sunnatullah? Budak nak membesar kena makan. Nak makan kena pergi beli. Tu hidup kita kat dunia ni. Walaupun kita beriman rezeki orang taklah bagi semua, taklah bagi, tapi tu juga yang taklah buat. Nak dapat duit kena bekerja. Kena tu, kena ni. Kita kena buat benda tu. Kalau kita langgar duduk saja rumah atas dasar Tuhan bagi rezeki. Yang tu langgar syariat tu. Kata Syekh Al-Buti rahimahullah. Jadi kalau hidup kita rasa tak lagi jauh, anak-anak, pembesaran tak boleh nak jaga, semua tak ada masalah, nampak orang 5 orang. Tapi kalau boleh bagi makan dengan baik, didik dengan baik, nak ramai pun tidak ada masalah. Boleh? Sebab kadang-kadang kita tengok dalam video apa semua anak ramai sangat, tapi hidup terlalu susah. Jadi sepatutnya kontrol lah. Kontrol sikit lah. Nah. Ya Allah. Nah. Mana? Nombor 4, tahu dan yakin hari yang dipuasakan itu bukan hari yang diharamkan puasa. Itu syarat sah. Kita nak puasa, mesti hari yang kita nak puasa itu dibenarkan syarak. Ada berapa hari yang tidak dibenarkan syarak? 5. Saya pun tulis bawah tu. Yang pertama, Aidul Fitri. Ni puasa ni tak sah. Secara total tak sah. Faham tak? Mana kita nak qada puasa Ramadan. Ada tinggal bangun ni sehari, nak qada pada 1 Syawal, tak sah. Begitu juga Aidil Adha. Bila Aidil Adha? 10 Zulhijjah tak? Jawab dengan 10 Zulhijjah hari ni tak apa. Tapi dekat-dekat nak raya kan jangan jawab 10 Zulhijjah. Orang marah. Dekat-dekat nak puasa, nak apa, sambut hari raya Aidil Adha. Orang tanya bila kita raya? 10 Zulhijjah. Tahu dah lah 10 Zulhijjah tu berapa yang bulan? Hari apa? Dan tu orang nak. Mana ada orang hari 11 Zulhijjah? Okey.
Ini pun sama macam tadi. Sembahyang puasa qada pun tak boleh. Yang ketiga hari tasyriq. 11, 12, 13 Zulhijjah. Tahu tasyriq? Tasyriq ni dia menjemur sesuatu lah. Jadi hari ke-10 tu kita sembelih binatang. Dulu mana ada freezer, letak daging kambing, daging lembu dekat dalam peti sejuk. Dulu tak ada. Maka Arab ni dia kerat, lepas tu dia jemur supaya tahan lama lah. Supaya tahan lama. Sebab nama tasyriq. 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang tu juga tak boleh puasa langsung dalam mazhab Syafi'i. Sama ada puasa qada, puasa sunat, tak boleh langsung. Jadi 3 yang pertama, Idul Fitri, Idul Adha dan 11, 12, 13 Zulhijjah memang tak boleh puasa langsung. Betul? Nah. Okey, yang keempat dan yang kelima. Yang keempat, puasa masa kedua. Macam main bola lah. Ada separuh masa pertama, separuh masa kedua. Cuma kalau bola 45 minit, ni lama sikit. Separuh masa pertama, hari pertama sampai 15 Syakban. Separuh masa kedua 16 sampai 30. Jadi dalam mazhab Syafi'i tak boleh berpuasa pada 16 sehinggalah 30 Syakban. Tak boleh. Dilarang. Yang kelima, hari syak. Iaitu 30 Syakban dengan syarat-syarat tertentu. Okay. Itu hari syak. Apa dia hari syak? 30 Syakban. Adakah bila 30 Syakban confirm hari itu hari syak? Syak ni maknanya kita syak hari itu Syakban ke atau dah masuk Ramadan? Sebab nama hari syak. Nak dikatakan hari syak mesti cukup beberapa syarat. Antaranya ialah malam tu manusia membawa khabar angin yang mereka nampak anak bulan. Khabar angin. Tapi seorang seekor abuk pun tak ada pergi depan qadhi buat penyaksian. Tak. Dalam WhatsApp ada kata si fulan nampak anak bulan. Anak bulan Ramadan lah. Dalam TikTok pun ada juga syarah nampak anak bulan. Tak. Ataupun memang ada sungguh orang nampak anak bulan. Cumanya penyaksian dia tu ditolak. Dari depan qadhi dia buat penyaksian, sesungguhnya aku melihat anak bulan Ramadan. Jadi esok kita kena puasa. Qadhi pun cek, oh ni orang fasik ni. Muka tahu dah. Orang fasik. Maka tertolak dia punya penyaksian. Boleh. Maka esok tu kita panggil Yaumus Syak. Hari syak. Mana boleh jadi Ramadan, boleh jadi Syakban. Maka hari itu juga haram kita berpuasa. Boleh? Tu. Okey. Cumanya untuk yang keempat dan yang kelima saya tulis tu harus puasa pada separuh masa kedua Syakban dan hari syak pada 3 situasi. Ulang balik. Puasa yang diharamkan ada 5. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyriq, 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang ni confirm haram. Nak puasa qada tak boleh, nak puasa sunat tak boleh. 2 yang terakhir iaitu separuh masa kedua Syakban, 16 sampai 30. Dan yang musyak 30 Syakban tu sendiri, kita boleh berpuasa pada 3 situasi. Boleh puasa dalam mazhab Syafi'i. Kita tahu ni semua dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama ialah jika puasa wajib seperti qada, kafarah atau nazar. Tak. Contoh ibu-ibu kita ataupun kakak kita, adik perempuan kita, sepanjang tahun tu tak qada. Masuk separuh masa kedua Syakban tu barulah teringat. Ada 5 hari lagi. Tak selesai. Ataupun tak start langsung lagi. Ada 7 hari. Maka dia boleh qada puasa dalam separuh masa kedua Syakban. Ataupun kafarah. Bayar kafarah. Ataupun nazar. Cuma nazar ni tengok molek. Nazar yang boleh kat sini ialah begini. Itu dia bernazar. Kalau aku sembuh daripada penyakit sekian, esok tu aku nak puasa. Kebetulan kesembuhan tu Allah Ta'ala bagi pada separuh masa kedua Syakban. Dia boleh puasa esok tu. Adapun kalau dia bernazar, sahaja aku bernazar kepada Allah Ta'ala untuk puasa pada separuh masa kedua Syakban, pada Yaumus Syak, yang tu haram tak boleh. Itu tak boleh. Sengaja letak puasa tu dalam hari-hari yang diharamkan puasa, haram. Tak boleh. Bandingan dia ialah seperti mana sembahyang sunat. Sembahyang sunat
tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ni solat sunat yang sebab dia berlaku dulu sebelum sembahyang. Sebab dia berlaku dulu sebelum sembahyang. Okay, apa sebab kita sembahyang tahiyatul masjid? Masuk masjid. Jadi kita masuk masjid dulu baru kita sembahyang, betul? Kita sembahyang duduk kat luar. Lepas sembahyang baru masuk. Kita sembahyang dulu. Alhamdulillah silap. Kita apa? Masuk masjid dulu baru sembahyang. Okay. Sembahyang sunat yang macam tu boleh kita buat pada waktu-waktu yang diharamkan solat. Lepas asar, lepas solat subuh. Faham tak? Contohlah ada kuliah. Waktu-waktu ni lah contohnya semuanya waktu Ramadan kan. Ada kadang kuliah sebelum maghrib. Ataupun kita masuk nak mengaji apa semua. Jadi masuk waktu lepas solat asar dah. Kita solat asar, kita balik siap-siap, masuk pula. Jadi mengaji dulu sebelum buka. Masuk tu sunat sembahyang 2 rakaat. Sebab apa? Masuk tu tujuannya nak mengaji, nak pergi ambil barang, nak masuk kelas dan sebagainya. Tapi kalau daripada awal lagi niat, aku nak pergi ni sebab nak pergi sembahyang sunat semata, itu tak boleh haram. Macam ni lah. Aku nazar untuk puasa pada waktu yang diharam. Untuk semata untuk tu tak boleh. Faham tak? Tu. Okay, yang kedua, kita boleh puasa pada separuh masa kedua Syaban dan juga pada hari Syak ialah jika telah menjadi adat baginya berpuasa seperti Isnin dan Khamis. Sebelum-sebelum tu pernah puasa dah Isnin Khamis. Maka bila masuk separuh masa kedua Syaban, dia boleh juga puasa Isnin Khamis. Adat kat sini kira lagu mana? Berapa kali? Dalam buat puasa sekali je. Makna kita pernah puasa hari Isnin ni 14 tahun lepas. Faham tak? Jadi kali ni nak puasa hari Isnin, separuh masa kedua Syakban, boleh tak ada masalah. Sebab dah jadi adat puasa. Berapa kali tu? 14 tahun lepas. Sila. Ustaz, yang selalunya membuat puasa sunat Isnin Khamis tu kan? Kalau yang puasa hari putih tu 3 hari awal bulan tak sunat. Boleh? Macam mana tu tak kurang sekali juga? Itu pun sama. Kalau adat dia ataupun dia pernah puasa hari putih. Hari putih hari apa? 13, 14, 15. Setiap bulan. Bulan Islam. Waktu tu bulan tengah. Cerah. Sebab tu nama putih. Kalau kita pernah puasa sebelum tu, maka dalam separuh masa kedua Syakban tu boleh. Kalau kena 30 Syakban, Yaum Syak tu pun boleh. Kalau kita pernah puasa hari hitam, hari gelap. Pada 28, 29, 30. Waktu tu langit tengah gelap disebabkan bulan tak cerah lah. Pernah puasa sebelum ni, maka dalam separuh masa kedua Syakban pun kita boleh puasa. Jadi adat kat sini dikira dengan sekali je. Boleh? Berbeza kalau kita memburu contoh. Contoh kita ada anjing. Kita buat memburu kijang ke, tak? Ataupun arnab beliau ke. Jadi kita lepas binatang tu pun pergi. Antara syarat nak sah beruan dengan si anjing tadi tu, mesti anjing tu muallam, terpelajar. Terpelajar ni maksudnya apa? Dah mujarab sebelum ni, bila kita dah suruh dia pergi. Kita go. Dia pergi. Stop, ada berhenti. Ada faham bahasa Inggeris kan tu. Faham tak? Jadi berulang kali macam tu. So go dia pergi, stop dia, stop. Walaupun dekat hampir sangat dah stop. Dia tak sambung. Tu reti tu cerdik tu. Tapi kalau suruh go dia stop, suruh stop dia pergi, itu bodoh lagi tu. Itu kena diajar, dilatih. Sampailah berulang kali. Dia ikut arahan kita, barulah dipanggil sebagai muallam, terpelajar. Barulah dianggap sebagai terpelajar. Jadi berulang kali. Kat sini semua madai sekali. Nah. Yang terakhir. Tak letih ke? Tak letih? Ayuh. Biasa orang depan letih. Hangat tu. Yang ketiga, jika seseorang itu menyambung separuh masa kedua Syakban dengan separuh masa pertama. Ini pun boleh. Separuh masa pertama maknanya start dengan 15 lah. Walaupun tak start dengan 1. 15 Syakban puasa dah. Maka boleh 15, 16, boleh sambung tu. 17, 18, 19, 20. Sampailah 30 hari. Walaupun sehari sebelum. Tapi ingat, kalau terkantoi sehari, 21 pada 21 hari bulan tu sakit, maka tak puasa. Dia tak boleh sambung dah 22.
Tak boleh puasa, tak boleh sama 22 atas dasar nombor 3 ni. Tapi kalau kebetulan 22 hari bulan tu kena hari Isnin, sebelum tu dia dah puasa Isnin, boleh lagi? Boleh? Allah A'lam. Cukup sekadar tu. Saya tengok letih dah sebahagian. Kita berhenti. Boleh? Kita buka soalan ya Allah. Puasa sunat. Kalau puasa sunat semata-mata, maka tak boleh kita puasa Jumaat sahaja, sebab Jumaat itu hari raya untuk umat Islam. Tak boleh puasa hari Sabtu sahaja, sebab Sabtu hari raya kepada Yahudi. Tak boleh puasa Ahad sahaja kerana Ahad hari raya kepada Nasrani. Tak boleh. Makruh, dia tak haram, makruh. Puasa sunat. Tapi kalau puasa qada, tak ada masalah. Satu. Yang kedua, tambahan, kalau kena hari Jumaat tu dengan hari Arafah, penuh berhimpun kan? Hari Arafah lagi, hari Jumaat lagi. Dua fadilat. Boleh tak kita puasa Jumaat saja atas dasar hari Arafah? Ada viral di TikTok, dia kata tak boleh. Makruh. Tak, dalam mazhab Syafi'i tak makruh. Dibenarkan. Sebab kita puasa Jumaat itu bukan atas dasar Jumaat dah, tapi atas dasar Arafah. Boleh, tak ada masalah. Betul? Ya Allah. Soalan lain? Soalan mudah-mudah lah. Tak ada puasa. Melainkan kalau puasa atas dasar Isnin Khamis, atau kena dengan apa? Hari putih, hari gelap. Ada soalan lain? Untuk amalan 3 bulan puasa tu, amalan dalam mazhab Syafi'i masih dituntut berpuasa 3 bulan haram ataupun 4 bulan haram tu. Dia ada hadis disebut dalam bahagian kitab Afdalu as-siyam ba'da Ramadan syahrullahil haram. Hadis sahih riwayat Muslim. Mana sebaik-baik puasa selepas Ramadan ialah puasa pada bulan haram. Jadi itulah hadis begitu, bulan haram. Afdal puasa selepas bulan Ramadan. Jadi bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rejab, tak puasa penuh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Nah. Ada soalan lain? Tak ada. Hanya sini. Tu akan datang kalau kira. Boleh. Saya buat ringkasan dia dan kita akan ulang kot nanti. Dia kalau fardu tak boleh tabung. Contoh kita 3 Ramadan sampai ke Ramadan tahun baru pula. Jadi hari pertama tu kita niat Ramadan hari tu dengan qada tahun lepas hari. Tu tak boleh tu. Ngelak banyak tu. Ada macam yang Zuhur lah. Buat 4 Zuhur, cover 2-3 Zuhur tak boleh. Fardu tak boleh. Yang kedua, sunat-sunat itu boleh. Sunat-sunat boleh. Contoh sunat Khamis, lepas tu kena hari Arafah. Kita niat 2, dapat 2 pahala. Kalau gabung niat lah. Sebahagian sebut kalau tak gabung niat, tak niat, gabung pun niat tu dapat 2 pahala. Yang ketiga, fardu dengan sunat. Itu pun boleh. Contoh yang biasa buat, puasa 6 dengan qada. Itu boleh. Boleh. Gabung. Cumanya yang afdal pisahkan. Pisahkan supaya pahala tu lagi banyak. Manakala 6 hari kita puasa sunat. Lepas tu 6 hari kita puasa ganti. Jadi 12 hari kita puasa. Maka pahala lebih banyak berbanding kalau kita puasa 6 hari sahaja. Tapi boleh tu boleh. Nah, Allah A'lam. Ya, sila. Tak boleh rod. Bulan Ramadan tu dia ada istri. Tapi dia dulu puasa. Dia nak puasa yang tak boleh. Dia kalau memang tak mampu sungguh, maka bolehlah bayar fidyah. Kalau dia ada satu sakit yang memang menyebabkan dia tak boleh puasa, tak boleh puasa sungguh. Faham tak? Mana gastrik teruk kot.
Maka kalau dia tinggal, dia nak qada pun tak boleh juga. Sebab memang tiap-tiap hari sakit dia datang. Macam sakit apa tu? Lelah, asma ke apa tu. Kalau jenis hak teruk lah. Tak. Tu boleh bayar fidyah selalu dah. Tapi kalau yang kena jangan-jangan sebulan sekali macam adik saya ada. Tapi jangan-jangan datang. Yang tu waktu dia kena, dia boleh, dia haruskan guna ubat asma tu, nak batal puasa, kemudian dia kena qada. Kalau bayar fidyah, sebab dia masih ada ruang untuk qada dan puasa. Seorang lagi tak mampu langsung dah. Memang berhajat setiap ketika kepada apa? Ubat tu. Maka masuk bulan lain pun nak buat lagu mana? Tak boleh nak qada lah. Boleh? Batal. Dia fatwa di Malaysia batal tak? Kalau saya pegang batal lah. Kalau tengok dalam kitab sebagai ulama Syafi'iyah pun, antara kita Ithaful An-Nabi Ahkam As-Siyam tu, dalam tu pun disebut macam ada ihtimal tak batal tu ada. Tapi kebanyakan guru kami di Mesir, fatwa dari Ustaz Mesir, Jordan dan sebagainya batal. Sebab bila kita sedut tu, ada cecair yang masuk. Bukan sekadar angin tak. Jadi bila masuk cair macam masuk air lah, batal lah. Orang kata Ustaz mudarat Ustaz. Mudarat batal lah. Dia macam lapar ni. Lapar sangat tak makan mati. Makan. Boleh makan tapi batal. Qada nanti. Sama. Cocok boleh. Tapi jangan dalam rongga lah. Manakala sekadar sini-sini boleh. Hatta kalau ikut urat pun masih boleh. Sebab dia nak batal sesuatu masuk ikut rongga terbuka yang jelas. Hidung, mulut, telinga. Mata tak termasuk. Mata bukan rongga terbuka yang jelas. Itu bukan rongga terbuka dalam mazhab Syafi'i. Kemaluan, dubur dan sebagainya tu. Tapi kalau cocok sini, hatta cocok dekat apa? Dekat urat sekali pun masih berlaku khilaf. Dalam mazhab Syafi'i tak batal. Sebab bukan melalui rongga yang terbuka. Dia terbuka sekejap, dia tertutup terus lepas jarum tu ditarik. Jadi tak terzahir bukaan tu. Macam ni lah. Kita ada al-masam. Masam ni apa? Bukan masam busuk bangar tu dah. Al-masam bahasa Arab. Apa ni? Bukan bulu roma. Liang roma. Tak, bila kita tak ubat tu kita rasa lega. Ubat masuk dalam tu. Tak batal. Sekali pun mungkin masuk ke dalam batin, dalam perut apa semua. Tak batal sebab masuk tu bukan melalui rongga yang terbuka secara jelas. Walaupun terbuka. Tidak dianggap sebagai rongga terbuka di sisi syarak lah. Urfan. Nah. Allah Allah. Boleh? Tu. Ngantuk dah tu. Kita berhenti dulu lah. Saya boleh tapi nampak orang ngantuk saya berhenti. Ra'i. InsyaAllah kita bertemu lagi pada sesi akan datang. Kalau boleh kita nak selesaikan sampai lepas ni apa? Rukun puasa, perkara yang membatalkan puasa, perkara yang makruh, perkara yang sunat. Itu paling kurang lah kita nak selesaikan. InsyaAllah. Nah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.